Selamat sejahtera. Nama saya Gursimran Kaur, anak perempuan Harjinder Singh. Hari ini saya akan bercakap pasal isu pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi yang semakin hari semakin banyak dilaporkan di darah akhbar dan paling menyayat hati terdapat bayi yang tidak berdosa bukan sahaja dibuang, malah dibakar. Menurut pandangan Anita Yahya pada tahun 2007, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan yang mengakibatkan kemusnahan janin. Pandangan yang diberikan oleh saudari Anita Yahya ini membuktikan bahawa pembuangan bayi ini merupakan satu jenayah yang boleh dianggap sebagai satu jenayah yang lebih berat dan teruk. Selain itu, definisi dari saudari Anita Yahya turut memaparkan kesan negatif kepada ibu sekiranya proses kelahiran dan untuk melahirkan anak tidak mengikut kaedah yang betul. Pada zaman abad yang ke-21 ini, Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dan bersedia untuk menongkah arus pemodenan, globalisasi. Kini nama Malaysia begitu terkenal di mata dunia. Namun begitu, di sebalik kegemilangan ini, masyarakat Malaysia masih dihantui satu penyakit sosial yang sudah lama bersarang dalam kalangan masyarakat Malaysia, iaitu masalah pembuangan bayi. Biasanya golongan remaja yang sering terlibat dalam kes pembuangan bayi di Malaysia. Ada satu faktor pembuangan bayi, iaitu kurang didikan dan kefahaman agama. Faktor utama berlakunya permasalahan ini ialah kurangnya didikan dan kefahaman agama. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang haluan dan dalam kehidupan dan seterusnya terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Remaja yang melibatkan diri dalam gejala pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sudah semestinya menjalinkan hubungan di luar tabi. Hal ini telah menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum ada ikatan yang sah. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama tidak beragak-agak untuk membuang atau meninggalkan anak mereka selepas dilahirkan. Lebih teruk lagi, ada segelintir remaja membunuh dan membakar bayi yang mereka lahirkan semata-mata mahu menghilangkan bukti hasil hubungan sulit mereka. Sikap negatif mereka ini telah menimbulkan 1000 tanda tanya, tanda soal kepada masyarakat tentang kewibawaan mereka dalam memacu Malaysia ke arah pemodenan pada masa hadapan. Pembuangan bayi memberikan pelbagai kesan yang buruk kepada ibu bayi dari segi fizikal dan mental. Dari segi fizikal, ibu bayi atau lebih dikenali sebagai pesalah kes pembuangan bayi ini akan terdedah kepada pelbagai komplikasi ataupun kesan sampingan selepas bersalin sekiranya mereka melahirkan anak dalam keadaan tempat dan situasi yang tidak selesa dan kemudahan yang tidak sesuai. Tanpa persediaan yang betul, mereka juga berdepan risiko jangkitan kuman yang serius atau lebih buruk, mengalami kecederaan yang boleh membawa kepada kehilangan darah dan akhirnya membawa kepada kematian. Selain itu, ianya juga memberi kesan kepada kesihatan mental si ibu. Secara umumnya, mereka sememangnya sedar perbuatan itu adalah salah dari segi undang-undang dan agama. Namun begitu, beberapa faktor menjadikan punca mereka melakukan perkara yang sedemikian. Antara faktor yang menyumbang ke arah itu adalah peningkatan kos sara hidup, isu keluarga dan juga tanggapan masyarakat jika bayi itu didapati dilahirkan secara tidak sah. Natijanya, ibu bayi berdepan dengan kemurungan, hilang keyakinan diri dan juga masalah emosi. Kesan yang seterusnya bagi kes pembuangan bayi adalah kesan kepada masyarakat. Kes pembuangan bayi ini telah menjejaskan imej masyarakat sekeliling, terutamanya masyarakat di Malaysia. Masyarakat akan berasa sangat malu dan berasa sangat kecewa
dengan apa yang berlaku. Kita akan digelar masyarakat yang tidak bertamadun dan masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam erti kata lain, kita akan digelar masyarakat yang kejam. Sudah semestinya golongan remaja akan menjadi tumpuan orang dan golongan remaja juga yang akan dipersalahkan dalam kes ini. Hal ini kerana kebanyakan kes-kes pembuangan bayi ini melibatkan golongan remaja. Bak kata pepatah, akibat nila setitik rosak susu sebelanga. Gejala ini juga dapat mengganggu sistem nilai dalam perpaduan dan kesejahteraan masyarakat kita. Nilai-nilai tradisi masyarakat tradisional seperti gotong royong, ziarah menziarahi telah menjadi luntur di kalangan masyarakat kita sendiri. Hal ini kerana mereka saling berselisih dan menyelisihkan orang yang telah membuang bayi. Oleh itu, semua pihak, terutamanya masyarakat itu sendiri, harus berganding bahu dalam menangani kes pembuangan bayi ini dan juga menangani gejala keruntuhan akhlak di kalangan remaja pada masa ini. Jika tidak, masyarakat di negara ini akan menjadi porak-peranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Isu pembuangan bayi ada banyak akibatnya. Salah satunya daripada sudut institusi keluarga. Dan saya akan menerangkan bagaimana daripada institusi keluarga dia boleh melibatkan budaya dan masyarakat. Jadi asalnya bila remaja atau sesiapa pun itu yang tergolong dalam membuat aksi pembuangan bayi ini dan keluarganya dapat diketahui ada anak yang sebegitu, keluarga itu akan dipandang serong oleh masyarakat atau komuniti perkampungan atau taman tersebut. Disebabkan ini, keluarga itu akan berasa malu, akan bergaduh dan ini akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Contohnya, mak ayah akan bergaduh untuk menyalahkan siapa yang tak ajar anak betul-betul. Dan daripada situ, kemungkinan akan berlakunya penceraian. Dan ini, disebabkan semua benda ini, orang-orang berdekatan, jiran, orang kampung atau orang taman akan pandang serong kepada keluarga itu. Ini akan membuat renggang terhadap masyarakat itu. Disebabkan benda ni, masyarakat akan renggang dan pandangan terhadap satu sama lain akan menjadi buruk disebabkan satu aksi ini. Jadi isu pembuangan bayi ada banyak kekurangan dia dan ini adalah salah satunya. Macam mana dia boleh membawa keburukan kepada kita punya sendiri, masyarakat dan budaya. Okey, akhir sekali kesan terhadap bayi. Kesan terhadap bayi adalah menyebabkan dia akan dipandang rendah dan dihina oleh masyarakat setempat. Bayi ini setelah dewasa tidak akan dapat mengenali siapa ibu bapa kandung sebenarnya. Selain itu, bayi ini akan berasa sangat sedih dan kecewa akan sikap ibu bapa kandungnya yang membuangnya dan tidak menjaganya. Kes pembuangan bayi akan memberikan kesan terhadap bayi tersebut sebagai contoh. Bayi yang dilahirkan oleh remaja yang terlibat sama ada cukup bulan atau tidak akan terbiar dan natijahnya terpaksa dibuang bagi menutup aib atau bimbang ditangkap sehingga mereka terdesak untuk membunuh bayi tersebut ataupun mereka meninggalkan bayi tersebut tersepit di tempat sunyi. Sudah ada banyak kes
pembuangan bayi terutamanya di kawasan sampah dan tempat sunyi yang membawa kematian kepada bayi tersebut. Walaupun ibu bapa mereka tidak mempunyai niat untuk membunuh atau mencederakannya, bayi yang terselamat akan mengalami banyak masalah termasuk identifikasi dan mempunyai masa hadapan yang suram dalam masyarakat kerana akan dikategorikan sebagai anak luar nikah atau anak tidak saftara. Tambahan pula, masa depan bayi tersebut turut terjejas kerana tindakan ibu bapanya yang tidak bertanggungjawab. Bayi yang dibiarkan bersendirian itu pastinya akan dihantar ke pusat kebajikan masyarakat dan hidup sebagai anak yatim piatu. Tanpa belayan kasih sayang dan didikan sempurna, sudah pasti anak itu akan membesar sebagai insan yang bermasalah, terutama daripada aspek emosinya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, setiap bayi yang dilahirkan mempunyai hak untuk hidup. Oleh itu, semua masyarakat harus bekerjasama, bergabung tenaga bagi membantu ras dan mencegah supaya gejala pembuangan bayi ini tidak menular ke tahap yang lebih serius. Tindakan bersepadu Angkatan Relawan Rakyat atau diketahui sebagai RELA, Rukun Tetangga dan JKKK perlu menangani pergaulan bebas dalam kalangan remaja dan dengan tindakan awal kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Masyarakat perlu sedar bahawa bayi ini merupakan anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada hamba-Nya untuk bertanggungjawab dan menjaga. Malah sebaliknya, bagi pasangan kekasih yang telah terlanjur, bayi yang akan dilahirkan itu menjadi satu beban kerana mereka tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab di usia yang masih muda, iaitu usia remaja. Sekian, terima kasih. Isu pembuangan bayi yang tidak pernah berkesudahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini boleh dianggap sebagai wabak atau bencana kepada negara. Pembuangan bayi yang semakin hari semakin banyak dilaporkan di dadak akhbar, dan paling menyayat hati, terdapat bayi yang tidak berdosa bukan sahaja dibuang, malah dibakar. Mereka yang melakukan perkara ini merupakan individu yang tidak bermaduah diri dan tidak bertamadun. Adakah tidak ada lagi nilai kemanusiaan di dalam diri mereka yang tidak bertanggungjawab ini? Kesan berlakunya masalah pembuangan bayi di Malaysia ini yang mana dapat dilihat kes ini melibatkan golongan remaja. Kita sebagai masyarakat perlu mengambil tahu tentang komplikasi yang akan dihadapi akibat kes pembuangan bayi ini. Sekiranya tahap kesedaran kita tinggi tentang kesan pembuangan bayi ini, nescaya kes ini akan berkurang. Saya ingin memberi refleksi terhadap subjek yang saya telah pelajari, iaitu TITAS. Saya telah mendapat pelbagai ilmu pengetahuan yang baru. Antaranya, konsep tamadun Islam dan tamadun-tamadun yang lain adalah berbeza. TITAS telah mengajar saya bagaimana cara untuk membina tamadun yang hebat. Dan seterusnya, TITAS juga telah memupuk semangat cinta akan negara. Dan yang terakhir sekali adalah saya telah mempelajari budaya-budaya yang diamalkan oleh tamadun-tamadun yang lain. Oleh itu, saya berharap saya akan menjadi manusia yang lebih bertamadun, insya-Allah. Dalam video refleksi saya akan bercakap apa yang saya dah belajar daripada membuat projek video tentang isu pembuangan bayi di Malaysia pada tahun 2020. Saya nampak yang tahun ke tahun isu ini tak ada lagi jalan penyelesaian dia. Memang daripada dulu sampai sekarang sama saja. Dan pada pendapat saya, itu adalah ada banyak faktor dia. Contohnya agama yang tak kuat, rasa ingin tahu daripada remaja zaman sekarang,
dan tak ada pengajaran yang betul terhadap melakukan seks yang secara betul, secara halal. Disebabkan ini, dia memberi, itu adalah faktor-faktor kenapa isu ini tetap berlaku walaupun dah bertahun-tahun daripada dulu lagi. Jadi saya harap daripada kerja ini saya dapat belajar lebih lanjut pasal isu yang semasa pasal Malaysia sekarang dan boleh mengetahui lebih mendalam pasal negara sendiri. Okey, refleksi untuk video ini bagi kesan terhadap bayi adalah kes pembuangan bayi memberikan kesan yang sangat besar kepada negara. Jatuh dan bangun sesebuah negara itu bergantung sepenuhnya kepada akhlak remaja atau generasi pada masa ini. Antara kesan yang pastinya berlaku ialah pertumbuhan pembangunan terbantut serta ekonomi negara sukar untuk berkembang disebabkan wujudnya gejala sosial ini. Tambahan pula, pembelanjaan kerajaan turut meningkat untuk menampung bayi yang diletakkan di rumah kebajikan masyarakat. Oleh itu, masalah pembuangan bayi ini perlulah dicegah dengan kadar yang segera dan memerlukan bantuan daripada pelbagai pihak yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.